Baiklah, kembali bersiaran di Malaysia hari ini. Kepada anda yang baru saja bersama kami, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Jika tadi Liza dengan Berlian dan juga Nadia dengan Motor Cup China, saya ketika ini akan berbicara mengenai satu lagi bidang ataupun perkara yang tidak kurang pentingnya, iaitu mengenai permata negara yang telah pun memasuki tahun ke-7 penubuhannya. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai permata negara ini, kita bersama dengan Datuk Osman Mahmud, Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami. Banyak sebenarnya nak tanya pasal permata negara ni. Boleh. Boleh ya? InsyaAllah. Tapi sebelum saya nak pergi lebih lanjut bersama Datuk, apa kata kalau kita saksikan satu bingkisan mengenai permata ataupun lebih tepat anak-anak permata negara ini. Kita saksikan terlebih dahulu. Anak merupakan permata yang tidak ternilai buat ibu bapa. Jika diasuh dan diberi pendedahan seawal usia pembesaran, pasti mereka berkeupayaan untuk berdikari. Pendekatan yang paling berkesan bagi kanak-kanak ialah kaedah meneroka, mencuba dan mengalami sendiri. Kesemua elemen ini terdapat di bawah program Permata Negara yang merupakan program asuhan dan didikan awal kanak-kanak. Kita belajar dari bau kan? Dia pergi ke bau. Bau dah bau ke belum? Belum kan? Dah bau ke belum? Pada tahun 2007, tapi kalau kat Putrajaya ni bermula pada tahun 2010. Saya start masuk kat sini 2011. Memang saya nampaklah perubahan tu, contoh dari segi pendidik. Kalau dulu pada awal pembukaan permata dia ambil pendidik yang kelulusan diploma ataupun STPM. Tetapi bila tahun 2011 dia ambil semua yang degree, tapi degree macam dalam pelbagai bidang lah, macam-macam campur bidang. Tapi start 2012 dia hanya mengambil cikgu yang memang betul-betul yang pendidikan punya untuk mendidik kat sini. Kebanyakan ibu bapa khawatir keupayaan anak-anak mengurus diri, terutama apabila berada di tadika mahupun taska. Namun berbeza di permata, anak-anak bukan sahaja bermain dan belajar, sebaliknya mereka mampu untuk berdikari. Permata memang dia tak ada pendidikan formal sebab menurut kajian kanak-kanak bawah 4 tahun memang tidak perlu diberi pendidikan formal, tetapi dekat permata specialnya dia bagi belajar melalui bermain. Kita dekat sini bukan kita mengasuh bagi dia makan, tolong pakaikan baju kat dia, semua kita mengajar dia macam mana dia nak disiplinkan diri dia untuk berdikari. Sebelum ni macam apa-apa benda semua kita yang kena buat, dan lepas dia masuk ke permata ni nampak beza. Dia boleh macam buat kerja sendiri, makan sendiri, uruskan diri sendiri jugalah. Anak kita daripada tak tahu nak urus diri, bila masuk sini bolehlah urus diri, macam mandi. Sebelum ni mandi kita nak kena mandi kan. Makan daripada macam anak saya memang jenis susah makan nasi. Memang hari-hari daripada umur dia setahun sampailah umur dia sekarang ni pun masih lagi susah makan. Tapi lepas saya masukkan kat sini, bolehlah makan nasi tu daripada tak nak. Memberi pendekatan kasih sayang atau bonding antara pendidik dan kanak-kanak, 60 pelajar di sini diletakkan di bawah penjagaan 8 pendidik mengikut peringkat umur. Selain itu, untuk memastikan kejayaan program pendidikan ini, ibu bapa diminta untuk melibatkan diri bersama anak-anak di permata. Penlibatan 4 jam sebulan dengan parent kena datang kat sini lah untuk tengok apa yang cikgu ajar anak. Sebab kat sini memang kalau parent nampak tak ada kelas, tak ada classroom macam punya tadika tu kan, tak ada. Dekat sini kita macam ada main kolam, tapi kat situ sebenarnya untuk kita meningkatkan berdikari dan jati diri kanak-kanak tu. Bila parent datang tu buat pelibatan baru dia faham, oh rupanya macam ni kena buat. Salah satu sebab lah saya nak hantar anak saya sangat-sangat kat sini. Dia memang kita wajib membuat penglibatan lah dengan anak-anak sebulan 4 jam macam tu kan. Jadi kita tahulah yang anak kita ni macam mana bila dia ada kat sini kan. Bagi saya permata ni walaupun tak belajar daripada pendidikan diorang tak formal, tapi diorang boleh macam mana bagi anak kita rasa seronok nak datang sekolah. Lengkap dengan kemudahan pembelajaran bertaraf antarabangsa dan kondusif, program asuhan permata ini diberikan secara percuma. Dan kini terdapat 82 buah cawangan pusat asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata ini di seluruh negara.
itu dia sedikit sebanyak pencerahan mengenai program Permata yang telah pun menjengah angka ke-7 tahun sejak dilancarkan pada tahun 2007, Datuk. Datuk, secara ringkas maupun secara konklusinya, kalau dapat Datuk ceritakan sedikit mengenai program Permata Negara ini agar dapat diberi refresh kembali kepada penonton kita yang sedang menonton ketika ini, Datuk. Terima kasih Saudara Saiful untuk makluman kita semualah. Program Permata ni sebenarnya kita mulakan pada tahun 2007 dan ia sebenarnya merupakan satu program untuk membina modal insan yang melahirkan insan yang berketerampilan dan berinovasi. Dan sebenarnya program Permata ni kita telah susun dengan baik dan juga dengan komprehensif. Dan kita mempunyai sebenarnya ada 5 permata yang sedang berjalan. Dan ada 2 permata yang dalam perancangan kita lah. Dan kalau boleh saya sebutkan sedikit iaitu yang permata yang sedang berjalan, Permata Negara, ya, dan juga diikuti dengan Permata Pintar, Permata Insan, juga Permata Seni, di samping Perkasa Remaja. Dan itu lima. Dan ada 2 program permata yang akan berjalan dalam tempoh yang terdekat ini, iaitu Setia Pakar Permata Kanak-kanak dan juga yang sekarang banyak diperkatakan oleh orang ramai lah mengenai permata autism ataupun permata kurnia. Jadi itu ada 7 program yang sedang kita susun dan terancang. Ini program sebenarnya program negara, bukan program siapa. Inilah hasil kajian dan juga perancangan telah dibuat yang begitu teliti untuk melahirkan insan yang berketerampilan. Datuk, kalau kita tengok pada satu hadis Rasulullah SAW antara lain berbunyi, bermaksud setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu bapanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Itu na'udzubillah min zalik. Tapi Datuk, bagaimana program Permata ini kalau kita tengok dari segi ke-7 ataupun lebih tepat lagi 5 pada ketika ini, seni, pintar dan sebagainya, itu dapat mencorak ataupun memberi satu jaminan bahawa kanak-kanak ini di masa hadapan yang merupakan sebuah dikatakan pemimpin sebenarnya di masa hadapan itu sendiri, Datuk. Ya. Program Permata ni dia bukan menjurus kepada satu bidang saja. Dia kita pelbagaikan. Saya bagi contoh, macam Permata Negara ni dia bermula pada usia 4 tahun. Ya. Sebelum dia masuk ke alam sekolahan, kita telah mulakan pembelajaran di samping pendedahan awal. Di samping itu kita juga ada permata yang dipanggil permata seni. Ini untuk kanak-kanak yang berumur lebih kurang 7 tahun yang mempunyai bakat dan kesenian yang boleh kita cungkil untuk diketengahkan. Dan kemahiran ini yang kita nak kita lahirkan kepada seorang individu. Di samping itu kita juga ada permata dipanggil permata insan. Permata insan ini menjurus kepada individu yang cenderung kepada bidang agama. Jadi dia ni kalau kita tengok kan, anak-anak ni dia bagus dalam agama. Dia boleh menghafal Quran, boleh baca hadis ataupun boleh mengulas dan sebagainya dalam hal agama. Tapi kita tak nak dia ni lahir menjurus kepada satu bidang. Kita nak pelbagaikan dia. Maknanya bila dia keluar ataupun dia berada di di alam pekerjaan nanti, dia boleh meneroki pelbagai bidang. Jadi kalau dia jadi doktor besok ataupun dia jadi engineer, dia juga boleh pakar dalam menghafal Al-Quran dan juga mengulas isu-isu agama dan sebagainya. Dan dia kata dunia dan juga akhirat itu diseimbangkan secara setara semua, Datuk. Ini yang kita cungkil. Dan di samping itu kita juga ada permata autism yang kita akan mulakan pada tahun hadapan, yang mana ini merupakan program permata kepada anak-anak yang mungkin mempunyai masalah sedikit dalam kehidupan dia, yang kita akan cuba didik dia dan supaya dia berkeyakinan dalam menghadapi cabaran hidup apabila dia besar nanti. Dan Perkasa Remaja pula bagaimana, Datuk, dapat diberi program Perkasa Remaja ni adalah untuk program remaja yang berumur antara 15 hingga 25 tahun. Ini yang kita anak-anak remaja yang mempunyai masalah sedikit lah dalam masyarakat, yang kita kumpulkan, kita buat program khas untuk dia. Jadi mungkin kalau dulu dia contohnya lah dia suka merempit dan sebagainya, kita didik dia, kita tarik dia dalam satu program khas, kita bagi bimbingan, kita bagi kemahiran dan sebagainya supaya dia boleh berubah daripada keadaan yang tidak berapa baik
dan kita bawa dia ke satu keadaan yang lebih bagus lah, dan dia boleh berdikari dalam menghadapi masyarakat dan juga alam kerjaan. Datuk, dalam tempoh 7 tahun daripada permulaan 2007 itu, bagaimana dari segi mengukur tahap kejayaan permata itu sendiri? Kalau kita tengok dari segi usia itu mungkin boleh dikatakan masih lagi bayi, masih lagi keadaan yang masih lagi awal, Datuk. Bagaimana Datuk melihat keadaan permata itu ketika ini? Dia program permata ni sebenarnya merupakan satu program jangka panjang. Kita tak boleh ukur dalam sekelip mata, kerana dia memerlukan tempoh yang panjang dan juga perancangan yang rapi. Tapi kalau kita lihat sekarang, contohnya dalam program program Permata Pintar yang kolaborasi kita adakan bersama UKM, kita nampak telah mula permintaan daripada negara-negara luar, khususnya pada universiti lah, untuk anak-anak yang betul-betul pintar ni, untuk kita hantar belajar dan kita tempatkan di universiti-universiti terkenal di luar negara. Maknanya produk permata ni sekarang telah menjadi satu demand yang tinggi lah. Intaian daripada pihak luar. Dan kita perhatikan mereka ini standing dengan anak-anak negara di luar lah. Begitu juga dengan permata seni, anak-anak yang bakat ni, kita tak bakat ni kita akan kembangkan apabila ia berumur lebih tempoh dalam program permata sendiri, dan kita akan tempatkan di tempat-tempat yang mempunyai bidang yang boleh dikembangkan kepada mereka lah. Jadi hasil ini kita tak boleh tengok dalam tempoh yang terdekat. Kita kena perlu perancangan yang rapi. Sebab itu kita program permata ini disusun dengan begitu rapi dan dikaji dengan secara komprehensif. Dan Datuk, salah satu daripada 7 program permata yang sedang dan bakal dilaksanakan termasuklah program Permata Kurnia. Kau dapat kita tengok kurnia ini lebih terarah kepada mereka ataupun anak-anak yang mengalami sedikit masalah sindrom autisma. Jadi kenapa dipilih autisma itu sendiri dalam dimuat dalam program permata negara itu sendiri, Datuk? Bagaimana? Dia secara saintifiknya, autisma ni dia disebut sebagai autism spectrum disorder. Ini anak-anak yang mempunyai sedikit masalah dalam kehidupan dia lah. Kalau kita tengok tadi gambar tadi, kita tengok dia ni seperti anak-anak yang normal. Tapi dia ada masalah sedikit dalam pergaulan dia, dalam pertuturan dia contohnya dan sebagainya. Jadi kita nak melahirkan kita nak menjadikan anak-anak ini supaya dia boleh berdikari dan boleh hidup dalam masyarakat pada masa depan tanpa bantuan daripada ibu bapa atau daripada pihak ketiga. Jadi mereka ni sebenarnya pintar. Mereka ni mempunyai kemahiran tertentu. Kalau kita lihat, kebanyakan mereka ni mempunyai kemahiran dalam bidang seni. Ada setengah tu kita tengok dia boleh melukis, boleh menyanyi, boleh menghasilkan lukisan yang baik, dan boleh berpidato dan sebagainya. Tapi mungkin dia ada kelemahan dalam bidang-bidang lain. Jadi ini yang kita nak cuba pimpin dan bimbing dia supaya dia boleh berdikari dan boleh menghadapi masyarakat dan normal, berkeadaan normal apabila dia besar nanti, dan boleh bergaul dengan masyarakat sekeliling. Jadi ini yang kita nak lahirkan, dan kita sebenarnya masyarakat pada hari ini banyak yang tidak faham lah karakter dan juga ciri-ciri anak-anak yang autism ini. Jadi ini yang kita nak bagi pendedahan awal kepada orang ramai, pada masyarakat, dan bagi anak-anak yang punya masalah ini, ibu bapa yang punya masalah ini, kita cuba bimbing dan beri keyakinan pada mereka lah untuk hidup di masa ini. Dan Datuk, jika andai kalau sebenarnya sudah pun dipilih autisma sebagai permata kurnia, satu daripada program permata itu sendiri, bagaimana keadaan autisma di negara Malaysia itu sendiri? Adakah di tahap yang dikatakan membimbangkan ataupun tidak memberi kesan sebenarnya, Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat statistik di Malaysia ni, kajian yang dibuat ni, setiap 68 kelahiran tu ada satu anak-anak yang autism. Jadi kalau kita lihat, kita berdasarkan pada statistik ni, kita rasa dia satu perkara yang serius, yang perlu diberi perhatian. Sebab itulah kita wujudkan pusat permata autism ini yang kita sedang bina di Setapak. Dan pusat ini merupakan satu permulaan bagi negara kita untuk mendidik, membimbing anak-anak yang bermasalah dalam autism ini. Dan mereka yang berkelayakan untuk
ditempatkan di pusat berkenaan bagaimana pula Datuk? Adakah dipilih terlebih dahulu ataupun mereka yang sedang menonton kita ni mempunyai anak-anak autisme ini boleh saja terus memohon untuk dimasukkan anak-anak mereka ke situ atau bagaimana? Dia sebenarnya kita nak bagi peluang kepada semua orang. Tapi kalau kerana tempat ni terhad, dalam perancangan yang kerajaan sediakan ni sebenarnya kita menyediakan lebih kurang 300 kanak-kanak lah ataupun pelajar dalam satu masa kerana tempatnya terhad. Dan kita juga pilih mereka yang punya pendapatan 3,000 ke bawah lah. Sebab ada kriteria tertentu. Ada kriteria tertentu. Dan pemilihan mereka masuk ke pusat pemata autism ni juga besok dibuat oleh pakar daripada universiti dan juga daripada hospital lah. Kita tengok dulu kalau betul-betul ini mempunyai sifat-sifat autism, baru kita pilih dan kita tempatkan pembelajaran itu di sana. Dan pusat ni juga dalam pembelajaran tu kita bagi kepada dua peringkat, dua tahap ataupun dua kaedah lah. Satu yang sepenuh masa, iaitu seramai 144 orang. Dan yang selebihnya dalam 144 lagi kita adakan program bersama keluarga lah. Ini program komuniti bersama keluarga di mana bimbingan tu kita beri pelajar dan keluarga yang dibimbing oleh guru ataupun pendidik itu sendirilah. Dari segi jangka umur tu pula bagaimana Datuk? Umur kita bagi sehingga sejak dia lahir ataupun bermula pada 18 bulan hingga 6 tahun. Jadi sekarang kita pun banyak menerima lah permohonan daripada luar yang mengatakan anak dia besok boleh siap program pemata autism ni besok anak dia dah umur 7 atau 8 tahun. Jadi boleh ke dia masuk? Ini persoalan yang selalu kita dapat daripada masyarakat, daripada orang ramai lah. Tapi saya suka jelaskanlah sebab program ni merupakan program permulaan yang akan kita mulakan pada tahun 2015. Jadi sekiranya program ini menunjukkan kemajuan yang begitu mendadak ataupun mempunyai permintaan yang tinggi, kita akan buka ataupun kita akan cuba lihat cawangan-cawangan tu di negeri-negeri lain. Dari segi bentuk kursus yang akan ditawarkan ataupun yang akan diterapkan dalam pusat autisme ini sendiri bagaimana? Adakah dari segi kalau macam seseorang tu pandai menyanyi, dia akan fokus pada menyanyi sahaja atau seni sahaja, ataupun seseorang itu pandai melukis ataupun bagaimana Datuk bentuk kursus? Dia pembelajaran secara komprehensif. Kita telah melantik UKM sebagai universiti yang membuat kajian secara menyeluruh lah mengenai program permata autism ini. Dan mereka juga telah pergi melawat ke pelbagai negara di mana negara yang telah menjalankan program permata autism ini. Jadi kita jadikan ini sebagai satu contoh dan juga kita ubah suai dengan dengan budaya dan masyarakat kita lah. Jadi dalam program tu kita pelbagai kursus yang kita adakan lah. Yang ini sedang dikaji secara rinci oleh pihak pakar dan juga pihak UKM. Dia melibatkan mereka daripada luar negara juga ataupun 100% hak bilik tempatan ataupun diterapkan itu? Yang ini 100%. Pelajar daripada kita dan yang mengajar pun daripada tenaga mengajar kita lah. Sebab kita sedang mendapatkan tenaga mengajar lebih kurang dalam 68 orang lah tenaga mengajar, dan mereka ni perlu dilatih dan dididik dulu lah. Sebab mengajar anak-anak ataupun pelajar autism ini bukan mudah. Dia bukan mengajar yang biasa seperti guru di sekolah. Sebab dia mempunyai kemahiran yang tertentu lah. Jadi mereka ni bila kita lantik, dia kena pergi kursus dulu. Baru diberi sijil dan juga kelayakan, baru dia boleh mengajar anak-anak yang bermasalah. Dan untuk permulaan Permata Kurnia ini akan diadakan atau dilangsungkan seminar patron yang bermula 22 hingga 23 April. Kalau Datuk ada berikan sedikit penjelasan mengenai seminar yang akan diadakan minggu depan. Sebagai melahirkan kesedaran kepada masyarakat khususnya di Malaysia lah, kerajaan telah memutuskan supaya kita mengadakan satu seminar yang dipanggil seminar antarabangsa autism lah, yang bertemakan autism is not a tragedy, ignorance is, ataupun dengan dalam bahasa Malaysianya autism keprihatinan mengelakkan tragedi. Yang ni program ni selama 2 hari. Dia kalau kita tengok program ni terlalu padat lah.
Dia terbuka kepada semua. Terbuka kepada semua. Dan setakat ni kita telah menerima permohonan ataupun peserta seramai 1,288 orang. Dan ianya disertai oleh 36 negara luar. Jadi permintaan kita banyak. Setakat ni pun kita masih lagi menapis dan juga menerima permohonan. Jadi nampak dia punya respon daripada orang ramai mengenai seminar autism ni amat menggalakkan. Kalau saya pun ada peluang masa yang peluang pada hari itu boleh. InsyaAllah. Kita bagi tempat khas untuk Saipul lah untuk dengar. Tempat khas untuk mengikuti seminar program. Okay. Dan yang specialnya saya nak beritahu seminar ni juga dihadiri oleh daripada negara-negara yang dihadiri oleh First Lady masing-masing. Ada 5 atau 6 negara yang menghantar First Lady. Jadi ini merupakan satu program yang dapat sokongan bukan saja di masyarakat Malaysia tapi juga masyarakat terbangsa. Baiklah, terima kasih banyak Datuk di atas penjelasan yang saya kira daripada tak tahu menjadi tahu apa itu program Permata Negara dan juga bagaimana Permata Kurnia antara 7 yang baru dibangunkan oleh program Permata Negara. Terima kasih banyak lagi Datuk Osman. Saya ucap terima kasih juga kepada pihak TV3 lah kerana memberi peluang kita untuk memperkenalkan program dan juga seminar ini dan juga program Permata itu sendirilah. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey. Baiklah, seperti yang kita janjikan di awal rancangan tadi akan dibawakan kepada anda hari ini seorang yang cukup bukan saja terkenal di negaranya sendiri tetapi juga turut terkenal di Malaysia. Silakan Krisdayanti.